Wazaifu syahri Ramadan, ya. Muka surat 6, ya. Semalam kita tinggal satu syair, ya. Satu syair selepas mimbar terakhir khutbah yang disampaikan oleh Umar ibnu Abdul Aziz, ya. Khutbah yang sangat bermakna, ya. Surat 6 bawah sekali tu warna biru tu syairnya, syair ya zallazi ma kafahu dzambu fi rajab, wahai seorang yang belum cukup masih lagi mahu melakukan dosa walaupun dah masuk bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, tiba-tiba masuk Sya'ban masih lagi melakukan maksiat. Laqad adallaka syahru sawmi ba'dahuma, sekarang ini Rajab telah berlalu, Sya'ban telah berlalu, yang akan tiba ini ialah bulan puasa. Fala tusayyirhu aidan syahra isyani, kalau baca syair baca moleklah, ya. Ya zallazi ma kafahu dzambu fi rajabi hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani, laqad adallaka syahru sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani, watlul qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani, wahmil ala jasadin tarjun najata lahu fasawfa tudramu ajsamun binirani, kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi minad dani, wa mu'jibin bisyabil 'id yaqta'uha wa asbahat fi ghadin aswaba akfani, hatta mata ya'murul insanu maskanahu masiru maskanihi qabrun li insani. Tengok makna ni mudah, syair ni mudah sangat, ya. Bahasa mudah, hafalan pun mudah, ya. Dia kata, wahai yang belum cukup melakukan dosa di bulan Rajab sehinggalah masih lagi melakukan maksiat kepada Tuhannya di bulan Sya'ban, telah tiba bulan puasa selepas Rajab dan Sya'ban, maka janganlah kamu jadikan bulan ini pun masih lagi bulan maksiat. Bacalah Quran dan bertasbihlah padanya sungguh-sungguh, kerana ini adalah bulan tasbih dan bulan Quran. Tasbih ini di mana sembahyang, ya. Secara wajibnya lah. Dan mana-mana zikir lah. Wahmil ala jasadin tarjun najatalahu, tanggunglah tubuh ini, ya. Walaupun berat, tolong tanggung sebelum dia ditanggung lebih berat ketika jenazah. Inilah tubuh yang kamu harapkan supaya dia selamat. Fasawfa tudramu ajsamun binirani, kita tahu bahawa yang dibakar di neraka itu tubuh macam tubuh kita ni lah. Apa peliknya kalau tubuh kita pun sama dibakar, ya. Waliyazubillah. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin, dia kata ramai yang kau kenal tahun lepas masih puasa, min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, seronok puasa dengan kaum keluarga, dengan kejiranan, dengan adik-beradik. Afnahumul umru, afnahumul mautu, tapi kali ini dia telah dihancurkan oleh kematian. Dia dah mati, tak sempat dengan puasa tahun ini. Wastabqaka ba'dahumu, tiba-tiba engkau tu masih lagi dikekalkan Tuhan. Tuhan bagi peluang untuk engkau kekal berpuasa, sedangkan ramai orang yang berpuasa di tahun lepas tidak lagi berpuasa pada tahun ini. Hayya, istabqaka ba'dahumu hayya, Tuhan kekalkan engkau selepas kematian mereka, engkau masih hidup. Fama aqrabal qasi minad dani, hampir sangat yang jauh dengan yang dekat. Yang dah mati itu dengan engkau yang belum mati, engkau kata jauh, tapi sebenarnya
sangat hampirlah. Mati yang hampir. Wa mu'jibun bisirabil 'idi yaqta'uha. Ada yang sibuk dah buat baju raya, ya. Sibuk dengan baju raya yang dia telah potong, fa asbahat fi ghadin aswaba akfani. Tiba-tiba baju yang sama yang sepatutnya menjadi baju raya, tiba-tiba baju itu menjadi kain kafannya. Hatta mata ya'murul insanu maskana. Sampai bilalah seseorang terus memakmurkan tempat tinggalnya, masiru maskanihi qabrun li insan. Tapi akhirnya dia tidak kembali ke tempat tinggalnya. Dia kembali kepada kubur yang menjadi milik setiap manusia. Okey, itu syair yang menutup muqaddimah sebenarnya, ya. Kita masuk pada al-majlisul awal. Dia nak berhenti pukul berapa ni Yusli, ya? Pukul 10 ke? 10 minit ke, ya? InsyaAllah, Boleh. Al-majlisul awal fi fadlis siyam, tentang kelebihan puasa. Kita baca satu hadis. Ketua kita ni baca hadis yang pengarangnya dikatakan di antara yang paling berkepakaran dalam ilmu syarah hadis secara mutlak, tanpa tandingan. Ibnu Rajab sebenarnya syarahnya kepada hadis ialah syarah yang terbaik. Dibuktikan melalui bukunya apabila dia syarah kepada hadis 40 Imam Nawawi. Ditambahnya 8 hadis lagi ataupun 7 hadis lagi, 8 hadis lah, ya. Jadi 50 hadis. Orang panggil Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu di antara metod syarah hadis yang terbaik dunia, ya, ditulis oleh Ibnu Rajab. Dan katanya dia ada syarah kepada Sahih Bukhari. Namanya sama seperti Ibnu Hajar, Fathul Bari. Katanya siap, cuma tak sampai kepada kita lengkap. Dia cetak tapi belum sampai kepada kita lengkap. Tengok cara dia syarah hadis, ya. Ini dia ringkaskan, ya. Ada ini dalam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam milik anak Adam. Al hasanatu bi asyri amsalih. Ada pahalanya. Satu kebaikan dibalas 10 ganda. Satu kebaikan bukan dibalas satu, dibalas bermula dengan 10. Ila 700 dha'f. Sehingga 700. Ni pun 700 Badawi ni, bukan 700 kita ni, ya. 700 dengan mana gandaan yang banyak. Qala Allah Azza wa Jalla illa siyam. Tengok. Ibadat lain ada angka. Walaupun 700, walaupun 7,000, masih lagi angka. Masih lagi bilangan yang ditentukan. Kecuali puasa. Puasa tiada angka, ya, tiada bilangan. Fa innahu li. Tuhan kata ini bukan urusan lain. Urusan malaikat pun tidak. Ini urusan aku. Aku sendiri akan berurusan dengan puasa. Wa ana ajzi bih. Aku sahaja yang boleh menentukan berapa balasannya. Ini puasa fardu Ramadan. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia boleh tinggal nafsunya, makanannya. Makanan dia, bukan makanan haram, makanan milik dia. Dan minumannya. Syahwatahu isterinya yang halal. Min ajli, kerana aku. Tuhan sangat berbangga. Ini kebanggaan Tuhan kepada seorang yang berpuasa. Bis-saimi farhatan. Bagi orang berpuasa, ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, gembira ketika berbuka setiap hari, ataupun dengan makna bergembira ketika raya Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Tapi di sana ada kegembiraan yang lebih hebat daripada hari raya, daripada ketika berbuka, iaitulah ketika bertemu dengan Tuhannya. Sebab itulah berbuka di hujung hari
setiap puasa, itu raya orang panggil. Dan itu syurga dunia. Bukti bahawa kita akan menerima syurga sekali lagi. Iaitulah syurga akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu famis saimi indallahi atyabu min rihil misk. Mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik daripada bauan miski. Maksudnya orang berpuasa di kalangan orang yang tidak berpuasa adalah seperti orang yang berbau wangi dengan orang yang tidak berbau wangi ataupun orang busuk. Maka manakah yang lebih dikasihi? Apatah lagi oleh seorang raja. Tentulah raja suka mereka yang hadir ke majlisnya orang yang wangi-wangi. Maka orang berpuasa ialah at-tayyibun nas, manusia yang wangi-wangi dalam majlis, berwangian dengan puasanya. Wa fi riwayatin kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Setiap anak Adam milik anak Adam kecuali puasa. Puasa bukan milik anak Adam. Puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lil Bukhari li kulli amalin kafarah wa shaumu li wa ana ajzam. Bagi setiap amalan ada kafarahnya. Dan puasa hanya bagiku dan aku membalasnya. Wa kharrajahu al-Imam Ahmad min hadzal wajhi wa lafzuhu. Ini cara syarah hadisnya. Syarah hadis sebenarnya itu cara yang sama disebut dalam Jami' Ulum Al-Hikam pun sama. Ini cara yang dah luput hari inilah dan kita pun tidak ada kepakaran tentangnya. Sebab itulah yang boleh syarah hadis ialah hadis saja sebenarnya. Syarah hadis dia bermula dengan satu kerja, aktiviti akademik, dia panggil Jam'ut Turuq, Jam'ul Marwiyat. Kena himpun semua jalan hadis. Kerana khairu syarhin lil hadis wal hadis. Sebaik-baik syarah kepada hadis ialah hadis juga. Walaupun hadis-hadis dhaif. Kita dah ada hadis sahih, tapi kita himpun jalan-jalan lain. Ni kita dah ada hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Tapi biasanya lafaz Bukhari sedikit berbeza daripada lafaz Muslim. Itu pun dibawa semua lafaz. Kemudian dicari lagi dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Arba'ah lagi, kemudian di luar Sunan Arba'ah. Cari semua dalam Tabarani, dalam hatta yang kemudian ni seperti Al-Baihaqi dan lain. Masanid semua sekali, Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili dihimpun. Semua jalan-jalan hadis yang sama. Walaupun kadang-kadang setengah jalannya dhaif, tetapi hadis tonggak yang kita pegang ni dah hadis sahih. Maka orang panggil hadis, sebahagian mereka mensyarahkan hadis yang lain. Sebaik-baik keterangan kepada makna hadis ialah lafaz-lafaz hadis yang dinukilkan, yang dipindah daripada jalan-jalan lain. Kullu amal ibni Adam kafarah illa saum wa saumu li wa ana ajzibi. Fa inna siyama minas sabri. Kerana puasa itu sebahagian daripada sabar. Tengok. Jadi ini pun cara syarah hadis yang paling bagus. Orang panggil hadis ni seperti anak, dipulangkan kepada ibunya. Ibu kepada hadis ialah Quran. Ini kaedah dalam kitab Risalah Imam Syafi'i pun menyebut. Tidak ada satu hadis melainkan dia datang menafsirkan Quran. Sama ada hadis hukum, hadis akidah, apatah lagi hadis-hadis fadail. Jadi dipulangkan hadis, dicari. Di manakah pangkuan asalnya? Tengok. Ibnu Rajab menemui pangkalnya. Dia kata daripada ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam hadis ni sebut wasyamuli, wasaumuli, puasa milikku, wa ana ajzibi. Aku sahaja yang akan membalasnya, dengan makna membalas tanpa matematik, tanpa angka, tanpa nombor. Jadi dalam Quran ada sebut tentang bighairi hisab, tanpa perhitungan, iaitu ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi as-sabirun dalam ayat ini ialah as-saimun. Salah satu tafsirannya.
Jadi puasa sebahagian daripada sabar. Jadi yang dimaksudkan yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ialah as-saimun berdasarkan kepada hadis kita. Ini orang panggil sebaik-baik tafsir. Tafsir bil maksur dan sebaik-baik syarah. Iaitulah syarah hadis sesama hadis, kemudian syarah hadis dengan dipulangkan kepada pangkal asalnya, kepada ibunya, iaitulah Al-Quran. Cuma ini bukan kerja mudah orang panggil. Untuk cari hadis lain dengan lafaz yang lain, itu bukan kerja mudah. Kemudian tengok 30 juzuk Quran, cari ayat yang betul-betul menepati kandungan hadis ini. Maka pencerahannya lebih jelas. Ini bukan sembarangan lah, orang kata, untuk meletakkan, untuk tanzil, memperturunkan hadis kepada ayat yang betul. Wasabru salasatu anwa'. Sabar 3 jenis. Dan ketiga-tiga ini ada pada puasa. Ya. Sabrun ala ta'atillah, wa sabrun ala maharimillah, wa sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Sabar di atas ketaatan. Ini ada pada puasa lah. Tuhan suruh puasa, kita puasa. Sabar. Wa sabrun an maharimillah. Sabar daripada perkara-perkara yang diharamkan. Dalam puasa bukan saja yang haram selama ini haram, bahkan sebahagian yang halal. Makanan kita, minuman kita, isteri kita. Wa sabrun ala aqdar. Dan sabar dengan takdir. Apa dia takdirnya? Itulah bulan Ramadan yang datang dan kita masih hidup dan kita mukallaf. Maka itu orang panggil qadar, ketentuan. Wa tashtami'u salasatu kulluha fi shaum. Jadi ketiga-tiga sabar ini ada pada puasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran amma harramahu Allah ala as-saimi min asy-syahawat wa sabran ala ma yahsulu lis-saimi fihi min alamil ju' wal 'atashi wa dha'fin nafsi wal badani. Ya. Sabar dengan perintah Tuhan, sabar dengan hawa nafsu, sabar dengan apa yang berlaku pada orang puasa. Apa dia? Takdirnya. Iaitulah kita akan lapar, kita akan dahaga, kita akan keletihan. Wa hadzal alamu an-nashi'u min a'malit ta'at yusabu alaihi sahib. Kita tahu juga bahawa mana-mana kesakitan yang lahir daripada amalan ketaatan, setiap kesakitan itu kecil dan besarnya adalah pahala besar. Kama qala ta'ala fil mujahidin. Orang yang berjihad, jihad satu saudara kepada puasa lah. Zalika bi annahum la yusibuhum ghama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Orang berjihad dikatakan tidaklah menimpa mereka dahaga, keletihan, kelesuan di jalan Allah. Wala yata'una mawti'an. Dan tidaklah mereka meletak satu tapak kaki yaghizul kuffar. Setiap gerakannya menggerungkan dan membencikan musuh. Wala yanaluna min aduwin nailah. Dan tidaklah mereka memberi pukulan, apa-apa pukulan kepada musuh. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Melainkan semuanya adalah amal soleh. Bahkan tidur bangun orang puasa, orang berjihad pun pahala. Bahkan kencingnya dan kencing binatangnya, buang airnya, rehatnya, makan minumnya, semuanya adalah pahala. Ya. Ini pahala ribat, pahala jihad. Orang puasa tidak syak lagi sebahagian daripada golongan ini. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Tuhan tidak mensia-siakan walaupun sedikit, walaupun sebesar zarah amalan orang yang baik. Nak baca ke cepat-cepat ya untuk buat lebih hadir. Semulalah saya rasa ya. Sambung baliklah tajuk daripada sambungan hadis ni muka surat 10. InsyaAllah kita sambung malam esok lah. Jadi sekadar itulah pertemuan kita pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah selesai untuk sesi yang kedua daurah sebelum Ramadan ni, jadi insyaAllah kita akan sambung esok lagi daurah yang ketiga, sesi yang ketiga esok malam 8.45 malam. Jadi boleh bersedia untuk masuklah esok malam. Mana yang tidak berkesempatan boleh, ataupun tak jelas tadi, boleh ulang rakaman semula lah. Jadi diucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kongsian malam ni. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.